Tahukah anda, semua otak manusia mempunyai reka bentuk yang sama. Otak kita mempunyai banyak neuron, sama banyaknya, seperti Albert Einstein. Jadi bagaimana kita boleh menjadi lebih bijak? Sebagaimana Albert Einstein, rawat otak kita seperti otot. Rangsang, cubalah perkara yang baru. Tempuhi cabaran dan berehat secukupnya. Kekalkan tabiat sihat. Otak manusia sangat kompleks. Manusia telah meneroka selama berabad-abad dan masih mempelajari lebih banyak rahsia hari ini. Tetapi pencarian fakta kadang-kadang boleh membawa kepada imajinasi yang terlampau. Ukuran otak lebih berkait dengan saiz badan berbanding dengan kecerdasan. Otak kita lebih kecil daripada ikan paus kerana badan kita lebih kecil. Walau bagaimanapun, otak kita dicipta dengan cara yang membolehkan kita bertahan dan berjaya. Berat otak adalah sekitar 1.5 kilogram. Rata-rata lelaki mempunyai isi padu otak 1274 cm padu. Dan rata-rata otak wanita mempunyai isi padu 1131 cm padu. Otak membentuk kira-kira 2% berat badan manusia. Cerebrum menjadikan 85% berat otak. Ia menggandungi sekitar 86 bilion sel saraf, iaitu neuron. Neuron pula dihubungkan oleh trilion sambungan. Otak kiri versus otak kanan. Otak manusia terbahagi kepada dua bahagian, kiri dan kanan, dihubungkan oleh sekumpulan serat saraf. Otak kiri mengambil semua otak di bahagian kanan badan dan otak kanan mengambil di bahagian kiri. Satu bahagian otak mungkin sedikit dominan, seperti tangan kiri atau tangan kanan. Teori popular mengenai kualiti otak kiri dan otak kanan adalah teori umum yang tidak disokong dengan bukti yang kukuh. Namun, terdapat beberapa perbezaan penting antara bahagian ini. Otak kiri mengandungi kawasan yang terlibat dalam pertuturan dan bahasa dan juga dikaitkan dengan pengiraan matematik dan pengambilan fakta, manakala otak kanan berperanan dalam memproses visual dan pendengaran, kemahiran istimewa dan kemampuan kesenian, perkara yang lebih naluri atau kreatif. Walaupun fungsi ini melibatkan kedua-dua bahagian, secara umumnya semua orang menggunakan kedua-dua bahagian sepanjang masa. Adakah anda percaya bahawa manusia hanya menggunakan 10% otak mereka? Mari jadikannya 100. Kita telah melihat apa yang telah dilakukan oleh individu yang bijak. Mereka memberi inspirasi kepada kita melalui seni, muzik, sastra. Mereka mengubah peluang dalam sukan. Mereka datang dengan peralatan untuk menjadikan hidup kita lebih mudah. Mereka membantu mengatur masyarakat secara keseluruhan untuk menjadikan kita semua lebih kuat, untuk menjadi lebih baik atau lebih buruk. Dengan akses ke kemampuan otak kita sepenuhnya, kita menjadi tiada batasan. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Faktanya, 10% keupayaan otak adalah mitos. Dan ia mungkin berpunca dari kekeliruan. Otak kita adalah 10% neuron dan 90% sel glial. Terdapat pelbagai jenis neuron yang mengurus fungsi yang berbeza. Tetapi secara umumnya, neuron menjadikan kita memproses dan menghantar maklumat, sementara sel glial anda mengelilingi neuron kita, memberikan sokongan dan bertindak sebagai penebat. Tahukah anda, semua otak manusia mempunyai reka bentuk yang sama. Otak kita mempunyai banyak neuron, sama banyaknya, seperti Albert Einstein. Jadi bagaimana kita boleh menjadi lebih bijak? Sebagaimana Albert Einstein, rawat otak kita seperti otot. Rangsang, cubalah perkara yang baru. Tempuhi cabaran
dan berehat secukupnya. Kekalkan tabiat sihat. 7 perkara ajaib mengenai otak. Yang pertama, nyenyak tidur tetapi sedar pada masa yang disetkan. Bolehkah anda benar-benar mengatur jam penggerak mental dengan memukul bantal sebelum anda tidur? Ternyata ianya adalah kebenaran. Acap kali kita berbuat sedemikian. Ini adalah merupakan teori datuk nenek kita. Zaman dulu mana ada jam. Jadi diarahkan otak kita untuk set masa untuk bangun dengan menepuk bantal beberapa kali mengikut waktu jam yang ingin kita bangun. Yang kedua, anda tidak berfikir bagaimana otak anda berfungsi dengan sendirinya. Anda mungkin telah berehat tetapi otak anda tidak. Orang yang tidak sedar terus memikirkan perkara yang sama. Terkadang dalam situasi ini, secara tidak sedar kita peroleh jawapan atau jalan penyelesaian kepada masalah kita. Barang yang hilang berjaya ditemui. Yang ketiga, kita mengagak watak seseorang dengan tepat dalam 0.1 saat. Ini juga satu anugerah. Sekilas pandangan kita terhadap seseorang, kita boleh menjangka watak ataupun karakter orang tersebut. Baik atau jahat, jujur atau ada udang di sebalik batu, pandai atau buat-buat pandai. Yang keempat, perasaan tidak sedap hati. Manusia mempunyai deria keenam yang hadir dari minda di bawah sedar, antara tidur dan terjaga. Deria keenam ini mampu mengesan bahaya, peluang atau meneroka tempat atau kawasan yang belum pernah diterokainya sebelum ini, seolah-olah mengembara secara maya. Mengenali dan menguasainya mampu menjadikan kita hebat dan bijak. Yang kelima, sesuatu yang dibuat selalu menjadi autopilot. Tabiat baik maupun buruk yang kita amalkan selalu akan menjadi autopilot tanpa sedar, tanpa disuruh. Contohnya suka buang sampah merata-rata, korek hidung, badi kejip mata, badi menggerakkan hidung, memandu pun. Bila kita selalu memandu ke tempat kerja atau ke mana-mana pun, ia akan menjadi autopilot. Sedar-sedar dah sampai pejabat, dah sampai rumah. Yang keenam, otak anda membantu memahami ucapan dan ketakutan. Otak kita boleh meramal kejujuran ucapan seseorang. Adakah ancaman di sebalik kata-kata atau situasi? Dengan kesedaran tersebut, kita akan bertindak seawalnya. Dan terkadang andaian atau ramalan kita mungkin salah, tetapi ada lebih baiknya mengikut kata hati. Yang ketujuh, kelajuan otak tidak mampu ditandingi oleh teknologi terkini. Jika kita membuat pencarian di dalam komputer akan mengambil sedikit masa untuk memproses maklumat yang kita beri dan mempamerkan hasil cariannya. Namun otak kita lebih pantas dari itu, malah lebih jelas dan terperinci. Jika kita memikirkan hutan misalnya, otak kita sudah sampai ke hutan dan mengalami suasana di hutan dengan visual pohon-pohon hijau, tupai melompat-lompat, ada air terjun dengan audionya, bunyi kicauan burung, desiran angin, percikan air terjun, siap dengan bau kesegaran hutan dapat dirasai. Sangat jelas dan terperinci. Itulah kehebatan otak manusia yang tidak mampu ditandingi. Banyak lagi potensi ataupun keupayaan otak yang masih belum diterokai oleh manusia. Satu ketika dahulu, di zaman ketamadunan Atlantis dan Lemuria, dikatakan manusia telah mencapai tahap ketamadunan yang cukup tinggi. Manusia mampu berbicara dengan kawannya dari jauh tanpa alat telekomunikasi yang dipanggil telepati, otak ke otak. Tenaga elektrik yang tiada had, kenderaan terbang persendirian, dan manusia mampu meneroka lautan dalam, dan banyak lagi keupayaan hasil dari penerokaan minda. Namun semuanya lenyap disebabkan banjir besar di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Salam Nusantara.